Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini kita teruskan bab 6, 6.2 tingkatan 4, pergerakan dan pertumbuhan manusia. Sistem rangka dan otot membolehkan manusia ataupun kita bergerak. Pengecutan dan pengenduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot ni dia boleh kecut, dia boleh kendur. Otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Setiap pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Lawan. Antagonis ni berlawanan. Pergerakan otot ini membolehkan manusia berjalan, melompat, berlari. Banyaklah aktiviti-aktiviti lain yang boleh buat. Pergerakan antagonis, tengok. Membengkokkan lengan, apa yang jadi? Otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Kalau luruskan lengan, otot bicep mengendur, otot tricep mengecut. Kecut, kendur, kecut, kendur. Tu. Yang siapa suka pergi gym ni. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Tempat pertemuan. Sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contohnya sendi ensel pada siku. Ni, bergeraklah. Manakala sendi yang tak membenarkan bahagian otak bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Ni contoh dia. Ni bicep, tricep. Ni sendi ensel ni. Terdiri daripada ni apa dah? Ligament. Ni apa? Tendon, radius, ulna. Ni sendi ensel. Ligament. Ligament ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Ligament. Sifatnya yang kuat dan kenyal ni membuatkan ligament dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Walaupun dia ikat kuat tapi boleh dia benarkan pergerakan. Otot. Tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Sel otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. So, dalam sel otot ni ada mitokondria. Fungsi dia membekalkan tenaga. Okay, kita tengok pula fungsi cecair sinovial, rawan dan tendon pada sendi. Okay. Cecair sinovial berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. So, bayangkan kalau cecair ni tak ada. So, tulang berjumpa tulang tu. Oh, sakitlah. Rawan atau tulang rawan bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Selain itu, untuk mengurangkan geseran. Ni yang putih ni. Seterusnya, tendon. Tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okay. Tendon ni orang kata apa? Highway lah. Penghubung. Masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot. Apa dah? So, biasanya orang tua kan sakit lutut. So, sekarang ni bukan orang tua dah. Orang muda pun sakit lutut. Sebab apa? Sebab aktiviti fizikal. So, selain daripada tu, ada 6 kat sini. Yang pertama, terseliur. Yang kedua, terkehel. Yang ketiga, radang pada sendi. Ataupun kita panggil artritis. Okay, yang keempat, osteoartritis. Yang kelima, artritis rheumatoid nama dia. Disebabkan radang pada membran sinovial. Last sekali yang kita selalu dengar gout. Tu. So itu 6 masalah yang berkaitan dengan sendi dan otot. Okay, kita pergi sikit ke pola pertumbuhan
manusia. Sikit je. Pertumbuhan manusia ialah satu proses yang berlaku perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh, fungsi badan dan merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Okay, kita tengok peringkat apa yang pertama, peringkat bayi. Peringkat bayi bermula daripada 0 hingga 3 tahun. Bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Okay, awal-awal. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat masa ni. Orang kata cepat, baby cepat, besar. Pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Okay, yang kedua, peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan tidak secepat macam bayi tadi. Okay, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. So, lelaki cepat lagi besar. Makanan yang seimbang, sama juga. Penting masa ni. Yang ketiga, remaja. Pada peringkat awal remaja, 13 hingga 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja lelaki mengalami pertumbuhan yang perlahan masa ni berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Pada peringkat ini, perubahan ciri seks sekunda bagi remaja mula berlaku. Kalau lelaki tumbuh misai, janggut, suara garau. Masa ni. Pada umur 16 hingga 18 tahun, masa ni peringkat umur kamu lah, tinggal tampak kan ni. Kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan dan seterusnya berhenti. Perempuan ni tak besar dah. Hal ini berbeza dengan remaja lelaki. Akan terus berlaku pertumbuhannya sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Atas sebab inilah remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Okey. Pada peringkat seterusnya, peringkat dewasa. Lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku sebab apa? Pertumbuhan lelaki adalah lebih lama. Sebab lelaki tadi 18 hingga 20. Berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan malas dan hampir sifar. Hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti kecuali pada bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Itu yang selalu kena potong kan. Kulit pun makin lama makin mengendur. So yang ni graf legong pertumbuhan manusia daripada bayi sampailah orang tua. Kalau bayi pertumbuhan dia pesat, masuk kanak-kanak menjadi perlahan lah. Slow. Masuk tingkatan 1, dia besar balik. Pertumbuhan pesat. Dah jadi dewasa, pertumbuhan minimum. Dah jadi orang tua, 65. Orang tua lah. Pertumbuhan negatif. Saiz badan berkurang dah. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal. Tengok graf tadi di peringkat bayi. Selepas itu menjadi perlahan sikit peringkat awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan sekali lagi apabila mencapai tahap dewasa. So corak ni nama dia sigmoid. Berbentuk S. Graf lengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Untuk manusia, pertumbuhan akan terhenti apabila mencapai kematangan. Okey, ini penyakit apa ni? Penuaan ataupun progeria. Penuaan pramatang. Sejenis penyakit yang jarang berlaku. So, penyakit ni kena kat siapa? Peringkat kanak-kanak. Yang mana kanak-kanak tu kelihatan seperti orang tua. Progeria. Okay, kita pergi sikit kepada pola pertumbuhan lelaki dengan perempuan. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza dengan kadar pertumbuhan perempuan.
Okey. Daripada peringkat bayi, awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kemudian lelaki akan membesar lebih cepat sedikit daripada perempuan bermula pada umur 4 tahun. Perempuan mengalami akhir balik lebih cepat 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki, iaitu lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya. Namun demikian, selepas umur 14 tahun, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar. Lelaki potong masa ni berbanding perempuan. Tengok graf dia. So tengok yang biru lelaki, merah perempuan. So mula-mula lelaki potong. Lepas tu perempuan ambil alih balik. Masa darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 2. Lepas tu tingkatan 2 lelaki ambil balik. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.